Assalamualaikum. Ini video yang ke-8. Video ni kita nak belajar sambung yang macam hari tu. Kita nak cari nilai Z. Video yang ke-7 nak cari nilai Z. Tapi yang sebelum ni video 7 tu bila dia melibatkan simbol lebih besar ataupun lebih besar dan sama dengan. So sekarang ni kita nak cari nilai Z bila dia melibatkan simbol lebih kecil ataupun lebih kecil dan sama dengan. Seperti yang kita dah sedia maklum, bila kita nak cari nilai Z, C ni adalah nilai Z lah yang diwakili sebagai C. Tak kisah apa-apa huruf, tapi aim kita nak cari nilai Z. Bila kita nak cari nilai Z, semestinya dia akan bagi luas ataupun luas bawah graf ataupun taburan kebarangkalian dulu tu lah yang dalam jadual ni. So dia mesti akan bagi nilai-nilai yang dalam ni. So sekarang ni contoh soalan A. PZ lebih kecil daripada C. PZ, yang ni Z lebih kecil daripada C yang kita tak tahu berapa dekat sini. Dengan luasnya, dia kata dekat sini luas dia 0.242. So kita kena carilah nilai C yang menunjukkan luas dia tu adalah 0.242. So bila kita dapat soalan, kita kena pasti dia punya simbol ni, tanda ni. Bila lebih kecil, kita punya minda kita dah aim lah. Maksudnya kalau negatif kalau lebih kecil maksudnya dia duduk sebelah kiri, negatif. Kalau yang lebih besar maksudnya dia duduk sebelah kanan ataupun positif. Kalau lebih kecil dia duduk negatif. So lebih kecil negatif. So bila lebih kecil, automatik dia punya palang dia ni adalah sebelah negatif sebab dia adalah lebih kecil. So lebih kecil adalah negatif. So luas dia, dan satu lagi yang kita dah tahu adalah luas sebelah luas sebelah kiri sama dengan luas sebelah kanan lah yang kita buat video 7 tu. Saya ada terangkan. So yang ni adalah 0.5 sama juga dengan sebelah kanan 0.5. So sebelah kiri sama juga luas dia, total dia 0.5. So dia nak 0.2 saja. So bila nak 0.2 dalam kawasan ni saja je lah, dalam kawasan ini juga. So yang ni kita tak tahu yang berapa nilai dia ni, kita simbolkan sebagai C lah. So luas ni dia dah bagi 0.242. So bila dia duduk bahagian negatif, maksudnya C ni adalah nilai negatif. So nanti jawapan akhir dia mesti kena ada negatif. So bila kita nak rujuk dalam table, kita nak cari 0.242 ni duduk kat mana sebenarnya. First thing first, sebelum kita tengok dalam table, kita kena tengok kita punya palang ni. Secara mudah lah saya guna palang ni. So bila kita nak tengok palang ni, kita kena tengoklah palang ni duduk dekat apa, dekat negatif. So bila negatif, dia tak boleh direct tengok table ni, sebabnya dia adalah nilai negatif. Dan seperti apa yang saya bagi video 7 hari tu, table ni hanya boleh dipakai bila dia duduk bahagian positif sahaja. So bila dia duduk dalam bahagian negatif ni, kita kena pantul lah. So bila kita pantul, bendanya jadi sama je lah. Kita pantul saja. So negatif ni dia jadi positif. So negatif C jadi positif C lah. So 0.242 ni sini pun jadi 0.242 lah. 0.242 kan kita ada belajar bila kita pantul, luas sebelah sini adalah sama dengan sebelah kanan. So kita pantulkan saja. So bila kita pantul, yang lebih kecil dia akan jadi lebih besar lah. So, dia akan jadi PZ lebih besar. Saya tulis daripada soalan lah supaya lebih nampak. So saya tulis dulu soalan dia. Soalan dia P yang asal PZ lebih kecil daripada C sama dengan 0.242. So bila kita pantulkan dia, PZ lebih besar lah. So bila lebih besar, tadi negatif kan, kita dah tahu ni negatif. So negatif C sama dengan 0.242. So sekarang bila dah dapat, bila kita pantul baru kita boleh tengok. So bila kita pantul, kita tengoklah 0.242. 0.242 ni kat mana dia punya luas dia. Jangan cari dekat Z. Dekat Z ni 0.242, dia bukan yang sebelumnya. Kalau sebelum ni kita nak cari luas, sekarang ni bukan nak cari luas, kita nak cari Z. So kita kena cari luas yang dalam ni.
So 0.242, 0.242, 0.242. Okey. So 0.242 tak ada kan? Oh ada. 2.4. Oh, kenapa saya buat 2? Ni 242. Betul lah. Okey. So 242. So yang ni ada 2420 samalah dengan 0.2420. So exactly dah ada dekat sini luas dia. So luas ni sebenarnya daripada mana nilai Z dia datang ni? Daripada 0.7 atasnya kosong. So C nya adalah negatif 0.7. Okey, kita baca daripada Z sebab kita nak nilai Z. Okey. Sebab itulah kat sini dia dapat 0.70. Okey, sama juga dengan B ni. Okey. So kita cuba tengok B. Okey, yang tadi yang A ni, okey, saya tunjukkan pantul ni sebabnya saya nak terangkan kenapa dia buat dua graf ni, sebab dia pantul lah. Tapi katakanlah kamu terus je tengok jadual ni, dia boleh je sebenarnya sebab luas sebelah kiri dia adalah sama sebelah kanan. Okey. So tak ada efek pun kalau kamu tak lukis sebenarnya, tapi kamu kena fahamlah kalau yang duduk sebelah kiri ni, bila kita tengok dalam table ni, yang membolehkan kita boleh tengok dalam table ni sebab kita boleh pantul dia. Bukan sebab kita boleh tengok dalam table, bukan sebab dia ni negatif. Okey, bukan sebab dia ni adalah negatif. Okey. Kalau bila dia negatif, kita boleh pantul. So bila pantul, kita boleh tengoklah luas dalam ni. Okey. So kita tengok B. Okey, so yang B sama juga, lebih kecil. So lebih kecil, luas dia 0.6. Okey. So yang ni saya ada bagi tahu tadi, luas kita sebelah kiri adalah maksimum dia adalah 0.5 saja. Tak boleh lebih daripada 0.5. Kalau lebih maksudnya dia akan pergi sebelah kanan ni lah. Okey. Contohnya soalan ni 0.6. Okey, 0.6. 0.6 lebih besar daripada 0.5. Okey. Sebelah kiri ni, yang penuh sebelah kiri ni memang dah exactly 0.5 dah. So 0.5 memang lorek semualah. Tapi dia lebih daripada 0.5. Dia 0.6198. So bila dia lebih, maksudnya dia pergi sebelah kanan jugalah. Dia makan ruang sebelah kanan. Okey. So C palang dia ni adalah duduk bahagian positif. Itu yang nota yang dimaksudkan dengan ada yang depan ni. Ya, saya terangkan yang ni. Okey, yang ni maksud dia bila Z tu simbol dia lebih kecil, bila luas dia tu lebih besar daripada 0.5, dia adalah positif. Kalau yang ni simbol dia lebih besar dan luas dia lebih besar daripada 0.5, dia adalah negatif. Okey. Okey, so yang ni. Okey, so sekarang daripada soalan ni bila kita lukiskan graf, dia dapat macam ni. Okey. So ini tempat kawasan yang kita nak lorek. Okey. Ini kawasan luas yang dia dah bagilah ni 0.6198. Okey, luas dia dah bagi 0.6198 dan positif C. Okey. Kita nak cari luas ni 0.6198 ni tak ada dalam ni sebab dia maksimum pun paling besar 0.5. Okey, so bila paling besar 0.5, so kita tak boleh tengoklah kawasan yang ni. So sekarang ni saya lukis semula. Okey, so ini C, ini kawasan yang diberi, luas yang diberi. Luas yang diberi adalah sebanyak 0.6198. Okey, so saya simbolkan sebagai kawasan 1 yang dibagi tu, kawasan 2. So sekarang kita ada dua kawasan lah, kawasan berlorek yang ni dengan kawasan tak berlorek. So kawasan yang berlorek ni adalah luas yang dia dah bagi 0.6198. Okey.
So yang ni kita tak boleh, luas yang ni tak boleh tolong untuk kita cari nilai C ni, sebabnya dia lebih daripada 0.6, sedangkan jadual kita hanya paling besar 0.5. So bila kita tak boleh tengok kawasan 1 ni, kita tengoklah kawasan 2. So bila kita nak tengok kawasan 2, so kita tengok kawasan 2. So kita nak kawasan 2 ni yang membantu kita untuk mencari nilai C. So bila kawasan 2 ni yang nak tolong kita cari nilai C, kita mesti kena tahu luas dia berapa. Okey. Nak tahu luas dia berapa, so kita kena tolak lah, sebabnya kenapa kita dah tahu satu. Kita tahu satu graf ni luas dia adalah 1. So dia dah bagi kawasan yang ni. Yang ni dia dah bagi 0.6198. So, jadi kita tolak lah. Bila kita tolak seluruh kawasan 1 ni, tolak dengan kawasan yang dia dah bagi ni, kita dapatlah kawasan yang nombor 2 ni. Okey, so sebab itulah kat sini 1 tolak 0.6198, kamu akan dapat 0.3802. So apa yang dia buat ni adalah sama dengan yang ni lah, basically dia. Okey. Sebabnya kita tolak sebab kita tak boleh nak kawasan yang 1 ni tak boleh tolong kita cari nilai C. So kita tengok kawasan 2. Okey, bila kawasan 2 tu boleh tolong kita cari, so kita kena tahulah luas dia. So bila kita nak tahu luas dia, kita kena tolaklah 1 tolak luas yang dia dah bagi. So kita dapatlah luas yang ni. Okey. Okey, so yang ni luas kawasan nombor 2. Okey, so 0.3802 ni adalah luas kawasan nombor 2. Okey, so barulah kita boleh C ni yang tolong kita. So daripada kawasan nombor 2 tadi ni, okey, kawasan dia macam ni tadi. Okey. So yang ni adalah PZ lebih besar daripada C, luas dia adalah 0.3802. Okey. So barulah kita cari 0.3802 ni dalam graf. So yang ni boleh direct tengok graf lah, sebab dia duduk bahagian kanan dan positif. Okey, so 0.3802. 38. Okey, yang ni 3802. Okey. So kita rujuklah table dia 3802. So dia tak ada kan? So dia ada dekat sini 38. Yang ni 3050. 3783 3821. Okey. So 3821 dengan 3783. So yang ni bawah dia, yang ni atas dia. So dia duduk di antara yang ni kan. So bila dia duduk di antara yang tu, kita kena ambil lebih besar daripada dia. Okey, so yang ni datangnya daripada 0.37. Tak muat. So yang ni datangnya daripada 0.3821. So bila kita ambil nilai yang lebih besar daripada dia, kita kena tolaklah perbezaan dia. So perbezaan dia 0.3821 tolak 0.3802. So kamu akan dapat sekejap, saya tolak 0.3821 tolak 0.3802. Okey, so kamu akan dapat 0.0019. So 0.0019. So C conclusion dia adalah, okay, yang ni datangnya tadi dari kat berapa Z dia ni? Yang ni datangnya daripada 0.30. 0.30. Yang ni sekali adalah nilai untuk yang terakhir lah, 19. So daripada 0.3 ni go straight sampai jumpa 19. Okey, so 19 ke atas ni adalah 5. Okey, so dapatlah 0.305. Okey, sama yang dia dapat ni lah. Okey ni 0.305. Okey, kita cuba buat latihan yang dibagi ni, C, D dan E. Okey, so latihan ni semua lebih kecil lah, sebab kita di bawah topik untuk lebih kecil. Okey, so bila lebih kecil, kita punya target kita tu
graf kita tu memang sebelah kiri. Memang akan sentiasa sebelah kiri. Start daripada sebelah kiri. Okey. So dia 0.3. 0.3 tak lebih daripada 0.5. Okey, bila tak lebih daripada 0.5, dia tak masuklah kawasan positif ni. Dia hanya kawasan dia sahaja. So C dekat sini, bila lebih kecil dia buat kiri lah. Okey. So luas yang ni ada bagi 0.3, 0.85. Okey. So yang ni sama dengan A tadi. Okey. Yang ni sebenarnya kita boleh je lah tengok tabel 0.3085. Kenapa kita boleh tengok tabel walaupun dia duduk dekat negatif? Disebabnya kita boleh pantul dia. So bila kita pantul negatif C jadi C, dan luas dia pun tetap sama 0.3085. That's why kita boleh tengok terus dia punya luas tu dalam tabel. So 3085. So 3085. Kita carilah 3085. Okey, exactly ada dekat sini 3085. So bila dia ada sebiji di dalam ni exactly ni, so kita tak payah tolak dengan perbezaan apalah. So C tu boleh ambil terus. So C tu adalah datangnya daripada 0.50. Okey, dan jangan lupa letakkan negatif sebab asalnya dia belah negatif. Okey. So D pula. Okey, D ni sama dengan B. Okey, first thing first kita lukis graf. Okey. So kalau kurang maksudnya dia start sebelah D. Okey. So sebelah kiri, okey, baru kita tengok luas dia. Luas dia 0.8. 0.8 ni lebih daripada 0.5. So bila dia lebih, mesti dia akan makan kawasan kanan, kawasan positif. Sebab kat sini dah memang confirm 0.5. Okey, yang ni 0.5 tapi dia nak 0.8. 0.8 kena ambil kat sini lah sikit. Okey, so ambil kat sini sikit, maksudnya C dia palang tu duduk dekat bahagian positif. Okey. So bila macam ni dia tak boleh nak pantul kan. Okey, sebab dia luas dia tak sama. Sebabnya dia tak bahagi setengah dah ni. Dia dah masuk kawasan kawan dia dah. So yang ni luasnya bagi 0.8999. Okey. Dan yang seperti saya cakap tadi, yang ni kita tak boleh direct tengok table lah sebab paling besar 0.5. So yang ni saya buat kawasan 1, yang ni saya buat kawasan 2. So bila kawasan 1 ni tak membantu kita untuk mencari C, kita tengoklah kawasan nombor 2. So bila nak kawasan nombor 2 ni, okey, so bila saya tukarkan, saya lukis graf lain, kawasan 2 tu adalah duduk macam ni. Okey, luas kawasan nombor 2. So bila graf ni kawasan nombor 2 ni adalah dia boleh membantu kita sebab dia duduk sebelah kanan dan C ni adalah positif. Okey. So dia boleh bantu kita untuk tengok tabel. Tapi sebelum kita tengok tabel, kita kena tahulah luas dia ni berapa. Okay, nak tahu luas dia berapa, kita tolak lah. Sebab satu graf ni luas dia adalah 1. So 1 tolak dengan yang dia dah bagi ni 0.8999. Sama dengan kamu akan dapat 0.1001. Okey. So dapat yang ni luas untuk kawasan 2 adalah 0.1001. So barulah kita boleh cari luas dia 0.1. 0.1 okey ni 00 okey ni 0.1. 0.1 okey yang ni 1001. Yang ni 1003. Okey. So dia duduk di antara yang ni. So bila duduk di antara yang ni, kita kena ambil lebih besar daripada dia. So apa yang kita ambil? So conclusionnya C ni adalah daripada, saya buat kat bawah ni. Okey. So PZ lebih besar daripada C tadi, luas dia 0.1001. Okey. So yang ni datangnya daripada, okey, tak ada kan exactly 101. So dia duduk antara ni, kita ambil lebih besar dia. Lebih besar dia 0.1003. So tolak dengan dia punya perbezaan dia lah. So perbezaan dia, tolak 2 ni dapat 0.002. So daripada ni lah
kita cari nilai C. So nilai C tu untuk yang nombor yang pertama ni datangnya daripada 1.2 dengan 8. So 1.28. Okey, so ralat dia ni kita tengoklah 1.2 ni straight sampai jumpa 2. Okey, 2 dekat 1. Okey, so jawapan dia 1.281. Okey. So cuba C. Okey, kita cuba C. Okey. Okey, C sama juga. First, apa-apa kita lukis graf. Okey, lebih kecil. Kita punya mata tu terus ke bahagian negatif. Okey, yang ni pun samalah. Lebih daripada 0.5. So, bila dia lebih daripada 0.5, so maksudnya dia duduk sebelah sini lah. Sebab kat sini dah exactly 0.5 dah luas dia. Maksimum 0.5. So, bila nak 0.8, dia lebih lah. Dia ambil kawan dia sikit ni. So, palang untuk C ni adalah dekat bahagian positif. So, sama juga kita bagilah kawasan. Kawasan nombor 1, kawasan nombor 2. Kawasan 1 ni dia ada bagi 0.895. Okey. So, kawasan 1 ni tak membantu kita nak mencari nilai C sebab dia 0.8. Kita paling besar 0.5. So, bila kawasan 1 ni tak boleh membantu, kita tengok kawasan 2. So, bila kawasan 2, saya lukis semula kawasan 2. Dia duduk macam ni lah kawasan nombor 2 ni. Okey. So, bila kawasan dapat graf macam ni, dia memang boleh tengok table lah sebab dia positif. Lorekan dia pun sebelah kanan. Okey. Dia jadi lebih besar lah. Okey. So, yang ni kita tak tahu dia punya luas berapa. Luas tak tahu berapa. Okey, so yang ni nombor 2 ni kita tak tahu berapa. So kita kena carilah 1 tolak dengan satu graf ni kita tahu 1 tolak dengan yang dia dah bagi 0.895. So ini kamu akan dapat 0.105. Okey. So luas untuk kawasan nombor 2 ni adalah PZ lebih besar daripada C 0.105. Okey, so, lepas tu baru dah kita tengok dalam table 105. Yang ni kan. Okey, dia 150 maksudnya kosong pula. Kata nak confuse tanpa kosong pun boleh. Okey, so 1050 dia 1056. Okey, yang ni 1038 kecil dari dia, yang ni besar daripada dia. So dia duduk antara ni. So, bila duduk antara, kena ambil yang lebih besar daripada dia. So, yang lebih besar tu 0.1056. So, bila ambil besar, kita tolaklah ralat dia. Tolak. Okey, so ralat dia adalah 6. 0.0006. Okey, so jangan tolak pula yang ni. So, yang ni adalah yang menentukan nilai C kita. Okey, so C adalah okey, kita baca yang pertama ni datangnya daripada kat sini. Kat sini Z dia adalah 1.2, atas dia 5. 1.25. So yang belakang sekali ni 6. So pergi dekat line 1.2 ni sebab kita start daripada yang ni kan. So ikut baris yang samalah. 1.2 pergi terus sampai jumpa 6. Okay, 6 kat sini. So berapa ni? 3. So last kali 3. Okey, so dapat jawapan dia. So itu sahaja untuk yang ni lah. Okey, so saya harap cukup jelas. Sebab kat sini ada 3 soalan saja. Nanti kita akan buat dia ada latihan muka surat. Ni ada latihan dia. Okay, so for now kamu cuba buat yang ni dulu, yang dia bagi ni. Okay, tengok video dan cuba buat. Tengok video saya, cuba fahamkan, lepas tu buat sendiri sampailah kamu betul-betul faham. Okay, jangan tengok video saya sambil tengok dan tiru saja. So tengok dan fahamkan. Okay, so kat sini apa yang kita belajar tadi adalah kita nak cari nilai C. Nilai C bila dia lebih
kecil. Okey, bila lebih kecil, benda yang kita kena concern kat sini adalah simbol dia dah lebih kecil ataupun lebih kecil sama je function dia. Lepas tu luas dia ni, yang mana lebih daripada 0.5, yang mana kurang daripada 0.5. Okey, so yang tu saya kena concern. Lepas tu hati-hatilah bila tengok table tu. Okay, sebab tu kena banyak buat latihan. So latihan, keep on track lah. Okay, video saya tengok dan sambil buat. Okay, so setakat ini sahaja. Saya akan sambung dengan video yang ke-9. Terima kasih dan selamat menonton.